Hari ini saya akan membentangkan berkenaan pengubahsuaian permainan bola sepak. Space merupakan satu model yang digunakan oleh guru pendidikan jasmani untuk mengubah sesuatu permainan supaya lebih sesuai dengan tahap murid. Pengubahsuaian ini penting kerana setiap murid mempunyai tahap kebolehan yang berbeza. Ada murid yang sudah mahir bermain bola sepak dan ada juga yang baru belajar. Oleh sebab itu, guru perlu membuat sedikit perubahan terhadap permainan supaya semua murid boleh mengambil bahagian secara aktif. Perkataan space terdiri daripada 5 komponen utama. Huruf S membawa maksud space, yaitu ruang. Huruf panjang membawa maksud players, yaitu pemain. Huruf A membawa maksud action, yaitu tindakan atau kemahiran yang dilakukan. Huruf C pula membawa maksud condition, yaitu syarat permainan. Dan akhir sekali huruf A ialah equipment, yaitu peralatan yang digunakan semasa permainan. Kelima komponen ini saling berkait antara satu sama lain untuk menghasilkan aktiviti pembelajaran yang lebih menarik, lebih selamat, dan lebih berkesan. Baiklah, saya mulakan dengan komponen yang pertama, iaitu space atau ruang. Dalam permainan yang telah diubah suai ini, ruang permainan menggunakan separuh gelanggang sahaja. Mengapa hanya menggunakan separuh gelanggang sahaja? Ini kerana ruang yang lebih kecil lebih sesuai digunakan oleh murid sekolah. Murid tidak perlu berlari terlalu jauh sehingga cepat berasa letih. Selain itu, guru juga lebih mudah mengawal permainan kerana semua murid berada dalam kawasan yang lebih dekat. Apabila ruang permainan menjadi lebih kecil, murid akan lebih banyak bergerak dan lebih kerap menyentuh bola. Jika kita menggunakan gelanggang yang terlalu besar, biasanya hanya beberapa orang murid sahaja yang akan menguasai bola, manakala murid yang lain hanya berlari tanpa banyak peluang bermain. Tetapi apabila ruang dikecilkan, semua murid mempunyai peluang yang sama untuk mengawal bola, menghantar bola dan membuat keputusan sendiri. Selain itu, penggunaan ruang yang kecil membantu murid meningkatkan kesedaran ruang atau spatial awareness. Kesedaran ruang bermaksud murid tahu di mana kedudukan mereka, di mana kedudukan rakan sepasukan dan di mana kedudukan pihak lawan. Kemahiran ini sangat penting dalam permainan bola sepak. Contohnya, apabila seorang pemain menerima bola, dia perlu melihat dengan cepat sama ada terdapat ruang kosong untuk bergerak atau terdapat rakan yang boleh menerima hantaran. Jika murid mempunyai kesedaran ruang yang baik, mereka akan dapat membuat keputusan dengan lebih cepat. Mereka juga akan belajar mencari ruang kosong supaya lebih mudah menerima hantaran daripada rakan. Selain menyerang, murid juga belajar bagaimana mempertahankan kawasan mereka. Sebagai contoh, apabila pihak lawan membawa bola, murid perlu segera menutup ruang supaya pihak lawan tidak mempunyai peluang membuat hantaran atau menjaringkan gol. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja meningkatkan kecergasan fizikal tetapi juga meningkatkan kemahiran berfikir semasa bermain. Baiklah, saya teruskan dengan komponen yang kedua iaitu players, yang bermaksud pemain. Dalam pengubahsuaian ini, bilangan pemain telah dikurangkan supaya permainan menjadi lebih aktif dan setiap murid dapat mengambil bahagian. Mengapa bilangan pemain perlu dikurangkan? Hal ini kerana apabila terlalu ramai pemain berada di dalam gelanggang, terdapat murid yang kurang mendapat peluang untuk menyentuh bola. Kadang-kadang ada murid yang hanya berdiri atau berlari tanpa banyak penglibatan dalam permainan. Keadaan ini menyebabkan murid kurang berpeluang mempelajari kemahiran asas bola sepak. Oleh itu, dengan mengurangkan bilangan pemain, setiap murid akan menjadi lebih aktif sepanjang permainan berlangsung. Sebagai contoh, jika permainan dijalankan secara 4:4 atau 5:5, setiap pemain akan lebih banyak menerima bola. Mereka juga akan lebih banyak melakukan hantaran, mengawal bola, mengelecek dan cuba menjaringkan gol. Semakin kerap murid melakukan sesuatu kemahiran, semakin cepat mereka dapat menguasai kemahiran tersebut. Selain itu, apabila pemain lebih sedikit, setiap orang mempunyai tanggungjawab yang lebih besar. Mereka tidak boleh bergantung kepada rakan semata-mata. Sebaliknya, mereka perlu sentiasa bersedia untuk membantu pasukan, sama ada ketika menyerang ataupun bertahan. Keadaan ini menjadikan setiap murid lebih berani dan lebih yakin terhadap kebolehan diri sendiri. Selain meningkatkan kemahiran individu, permainan ini juga membantu murid belajar bekerjasama.
Sebagai contoh, apabila seorang pemain membawa bola, rakan-rakan yang lain perlu bergerak mencari ruang kosong supaya mudah menerima hantaran. Jika semua pemain hanya berdiri di satu tempat, permainan akan menjadi sukar. Oleh sebab itu, komunikasi antara ahli pasukan sangat penting. Murid perlu sentiasa bercakap dengan rakan mereka. Contohnya, mereka boleh menyebut, "Saya kosong, hantar sini, jaga belakang," atau "Saya cover." Komunikasi seperti ini akan menjadikan permainan lebih tersusun. Dalam masa yang sama, murid juga belajar menghormati rakan sepasukan. Mereka belajar bahawa kemenangan bukan bergantung kepada seorang pemain saja, tetapi bergantung kepada kerjasama seluruh pasukan. Selain itu, permainan ini turut membentuk nilai kepimpinan. Contohnya, ada murid yang akan memberi semangat kepada rakan-rakan apabila mereka melakukan kesilapan. Ada juga yang membantu menyusun strategi dan memberi idea semasa permainan berlangsung. Sikap seperti ini dapat membentuk keyakinan diri dan semangat kepimpinan dalam kalangan murid. Di samping itu, murid juga belajar menerima kekalahan dengan hati terbuka. Sekiranya pasukan mereka kalah, mereka tidak menyalahkan rakan-rakan. Sebaliknya, mereka berbincang untuk memperbaiki kelemahan supaya dapat bermain dengan lebih baik pada masa akan datang. Nilai ini sangat penting kerana ia boleh diterapkan dalam kehidupan seharian. Baiklah, saya teruskan dengan komponen yang ketiga, iaitu action, yang bermaksud tindakan atau kemahiran yang dilakukan oleh murid semasa permainan. Dalam permainan yang telah diubah suai ini, murid diberi peluang untuk mempraktikkan dua jenis teknik hantaran, iaitu hantaran menggunakan kaki luar dan hantaran menggunakan kaki dalam. Mengapa dua teknik ini dipilih? Hal ini kerana kedua-dua teknik merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh setiap pemain bola sepak. Jika murid dapat menguasai teknik hantaran dengan baik, permainan akan menjadi lebih lancar dan teratur. Teknik pertama ialah hantaran menggunakan kaki luar. Teknik ini sesuai digunakan berhampiran kawasan gol kerana ia menghasilkan sudut hantaran yang lebih baik. Dengan sudut hantaran yang lebih sesuai, rakan sepasukan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk menjaringkan gol. Teknik kedua ialah hantaran menggunakan kaki dalam. Teknik ini lebih tepat dan lebih sesuai digunakan ketika membina serangan di bahagian tengah padang. Oleh sebab itu, murid perlu mengetahui situasi yang sesuai untuk menggunakan setiap teknik. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja belajar cara melakukan hantaran, malah mereka juga belajar membuat keputusan yang betul mengikut keadaan permainan. Contohnya, jika rakan berada berhampiran, hantaran kaki dalam lebih sesuai kerana lebih tepat. Jika ingin membuka ruang serangan berhampiran gol, hantaran kaki luar boleh digunakan. Selain itu, murid juga belajar mengawal bola sebelum membuat hantaran. Mereka akan belajar melihat kedudukan rakan, mengawal arah bola dan memastikan hantaran sampai kepada sasaran. Semakin kerap mereka melakukan latihan ini, semakin baik kawalan bola, ketepatan hantaran dan keyakinan mereka semasa bermain. Melalui pengubahsuaian tindakan ini, murid bukan sahaja meningkatkan kemahiran fizikal tetapi juga meningkatkan kemahiran berfikir serta membuat keputusan dengan cepat. Seterusnya, saya akan menerangkan komponen yang keempat, iaitu condition atau syarat permainan. Syarat permainan merupakan peraturan yang diwujudkan supaya permainan menjadi lebih tersusun, lebih selamat dan lebih mencabar. Dalam aktiviti ini, salah satu syarat yang diperkenalkan ialah pemain tidak dibenarkan memasuki kawasan petak gol. Mengapa syarat ini diwujudkan? Tujuannya ialah supaya pemain tidak hanya berkumpul di hadapan gol. Sebaliknya, mereka perlu menggunakan hantaran yang tepat untuk mencipta peluang, menjaringkan gol. Peraturan ini juga mengurangkan sentuhan fizikal yang berlebihan dan menjadikan permainan lebih selamat. Selain itu, permainan ini menggunakan sistem mata yang berbeza. Sebagai contoh, jaringan dari kawasan tertentu mungkin diberikan mata yang lebih tinggi. Dengan adanya sistem ini, murid perlu berfikir sebelum membuat keputusan. Mereka perlu memilih sama ada ingin mencuba jaringan yang lebih sukar tetapi mendapat mata yang lebih tinggi ataupun memilih jaringan yang lebih mudah. Situasi seperti ini membantu murid meningkatkan pemikiran taktikal. Mereka belajar berbincang dengan rakan sebelum membuat serangan. Selain itu, mereka juga belajar menyelesaikan masalah apabila berhadapan dengan pihak lawan. Kemahiran membuat keputusan seperti ini bukan sahaja berguna dalam permainan tetapi juga dalam kehidupan seharian. Pengubahsuaian syarat permainan juga mengajar murid supaya mematuhi peraturan.
Mereka belajar bermain secara adil, menghormati keputusan guru dan menghormati pihak lawan. Nilai seperti disiplin, toleransi dan semangat kesukanan turut diterapkan melalui aktiviti ini. Baiklah, komponen yang terakhir ialah equipment, iaitu peralatan. Dalam aktiviti ini, peralatan yang digunakan diperbuat daripada bahan kitar semula. Tujuan penggunaan bahan kitar semula adalah untuk mengurangkan kos dan memudahkan guru menyediakan peralatan. Contohnya, kon boleh digantikan dengan botol plastik berisi pasir atau tali boleh digunakan sebagai penanda kawasan permainan. Walaupun menggunakan bahan yang ringkas, permainan masih boleh dijalankan dengan baik. Selain menjimatkan kos, penggunaan bahan kitar semula juga membantu memupuk kesedaran menjaga alam sekitar. Murid akan belajar bahawa barang yang dianggap tidak berguna sebenarnya masih boleh digunakan semula. Mereka juga akan menjadi lebih kreatif kerana boleh menghasilkan sendiri peralatan permainan. Penggunaan peralatan yang mudah juga membolehkan guru menjalankan aktiviti walaupun sekolah mempunyai kemudahan yang terhad. Ini menunjukkan bahawa kekurangan peralatan bukan alasan untuk tidak menjalankan aktiviti. Pendidikan jasmani yang paling penting ialah kreativiti guru dalam mengubah suai aktiviti mengikut keadaan sekolah. Melalui aktiviti ini juga, murid akan memahami bahawa pembelajaran boleh berlaku di mana-mana dan tidak semestinya menggunakan peralatan yang mahal. Kesimpulannya, pengubahsuaian peralatan menjadikan aktiviti lebih murah, selamat, kreatif dan mesra alam. Arsenal. Buat grup barang. 4 mati. Semuanya ada. Ada grup. Ini ada volleyball. Kami ada gendin. Su. Terus main. Ini macam masuk penjara. Oi. Tak 4 orang juga, 4 orang. Yang tak main tu berdua. Yang tak main berdua. Okey, sini. Saya nak tambah 1 peraturan. Okey. Kan itu kamu nampak kan sebelah hitam tu kan. So ini red zone. Mana? Ini red zone. Boleh masuk, tapi dalam ni orang boleh lepas guna outside tu. Kalau korang pas pakai dalam, bola akan diberi kepada pihak lawan dan dia akan shoot di sini. Merah. Dan dia berapa ni point? Korang tahu tak sepak ni? Tahu, mereka dah main dalam. Oh ya ke? Ya, ada. Dan hijau satu mati. Pink. Kalau dalam lepas sekali sepak sama dia. Oh, okey lah. Kenapa?
Kasihan orang ada langkah tu.怎么我的闯东西闯不去？ Weh, apa ada tu? 3, 6, 7, 8, 9. Dah potong. Go, go, go. Weh. Aizek, Captain Aizek. Woi. Apa masalah nanti orang? So, pemenangnya kumpulan Anus. Kebetulan kumpulan terus. Apa tipu juga penalti kamu kamu. 他们的很久哎，可以10多分钟啊。现在这只有第2组。给我一脚不去，掉一脚了。那时候我不是想去跑2步。我们
没感觉到啊？我还吊球，是挑球，加球的意思。哇，你们这个没有。他们刚刚有录，录是吧？